Kata Al-Hafiz Samsuddin Al-Jazari, dia berkata dalam kitabnya Araf At-Ta'rif bi Maulid Asy-Syarif, kata dia Abu Lahab itu dilihat selepas kematiannya dalam sebuah mimpi. Siapa yang mimpi ini? Adik dia, Abbas. Adik dia mimpi. Abbas pun, Sayyidina Abbas pun diantara bapa saudara Nabi yang lewat sedikit masuk Islam. Sayyidina Abbas masuk Islam ketika Fathul Mekkah, ketika itu. Dalam riwayat itu dia kata Abu Lahab dilihat selepas kematiannya dalam sebuah mimpi. Yang mimpi siapa? Itulah Abbas. Sayyidina Abbas itu yang mimpi. Lalu dia bertanya, ini adik bertanya kepada abang nih. Dalam mimpi itu dia ditanya, Sayyidina Abbas tanya kepada abang dia, Abu Lahab nih, ditanya, bagaimanakah keadaan kamu? Ini kabarmu? Oh kak, mana lah? Macam begitulah dia. Lalu dijawab oleh Abu Lahab, saya di dalam neraka. Ya memanglah dalam neraka, takkan di dalam surga. Kalau Abu Lahab di dalam surga, semua orang kafir itu dalam surga. Kenapa ya kita cerita tentang agama? Maka kata Abu Lahab, saya di dalam neraka, melainkan diringankan buat saya azab pada hari Isnin, kata dia. Dan dengan saya dapat meminum air dari kedua jari saya ini. Dia mengisyaratkan kadar sebutannya dengan penghujung kedua jarinya. Abu Lahab berkata lagi, semua itu kerana disebabkan saya membebaskan hamba perempuan saya Suwaibah ketika mana dia menyampaikan khabar gembira ketika kelahirannya putra Abdullah. Ketika saja lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jemaah. Lalu Suwaibah ini pembantu, dia pembantu rumah tangga lah di rumah Abu Lahab. Apabila lahir saja baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Suwaibah ini pun berlarilah balik ke rumah tuan dia. Tuan, bos, telah lahir putranya Abdullah. Lelaki itu. Abu Lahab ketika itu belum lagi dikurniakan zuriyah. Belum. Abu Lahab ni handsome. Lahab ni handsome. Menyala-nyala wajahnya, handsome lah. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab yang sesandi itu, Abu Lahab yang mendapat cercaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah khusus, surah Al-Masad, tertuju kepada Abu Lahab dan istrinya. Itu pun Allah Subhanahu wa taala tetap memberi keringanan kepada Abu Lahab atas kebaikan yang dia ada. Kena gembiranya Abu Lahab ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Sepakat para alim ulama menetapkan tentang tarikh itu. Tidak cukup dengan itu, gembiranya Abu Lahab, dia membebaskan hambanya Suwaibah kerana memperkhabarkan berita baik itu. Kerana dia sangat gembira kerana telah lahirnya putra Abdullah. Dan luar biasanya lagi, dia arahkan lagi, sudah dia bebaskan Suwaibah, ya Suwaibah, berilah susu kepada anak saudaraku itu. Riwayat menyatakan dalam 2 hingga 3 hari Suwaibah itu yang menyusukan sebelum Halimatus Sa'diyah menjadi ibu sesuanya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelitnya saya jemaah, di medsos ini ada ilmuwan-ilmuwan kita yang menyesatkan golongan-golongan yang menghidupkan Maulidin Nabi. Saya pening. Abu Lahab yang dicercah pun diberi keringanan. Ini kan kita yang beriktikad yang Allah itu Tuhan kita, yang kita beriktikad Nabi Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah mungkinlah. Maka sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para guru kita,
Para asatizah itu menghidupkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ingin menunjukkan rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.